Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini direzekikan lagi untuk kita bersama dalam kita mempelajari hadis-hadis baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Kita masuk pada hari ini hadis yang ke-37 yang membicarakan tentang menziarahi seseorang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Satu amalan yang mudah, ziarah. Alhamdulillah masyarakat kita juga terkenal dengan ziarah menziarahi. Ziarah ahli keluarga, ziarah sahabat-sahabat terdekat. Dalam masa yang sama, kita akan lihat betapa pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan adalah sangat besar dan sangat melimpah ruah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan sanad beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma ighfir li sayyidina Abi Hurairah wa li ummi sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma ighfir li sayyidina Abi Hurairah wa li ummi sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahawa sesungguhnya ada seorang lelaki yang telah menziarahi saudaranya di satu kampung yang lain. Daripada hadis ini Nabi nak cerita kepada kita apa yang pernah berlaku satu ketika dahulu. Apa yang pernah berlaku sebelum kebangkitan baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam adalah rasul yang mendapat ilmu pengetahuan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah telah memberitahu Nabi satu benda yang pernah berlaku sebelum daripada kebangkitan Nabi lagi. Maksudnya zaman-zaman Nabi-Nabi yang terdahulu. Cerita dia apa? Ada seorang lelaki, dia telah menziarahi saudaranya di satu kampung yang lain. Dia telah menziarahi sahabatnya yang berada di kampung yang lain. Lalu Allah Ta'ala telah mempersiapkan seorang malaikat menunggunya di jalan yang akan dilalui olehnya. Subhanallah. Allah Ta'ala nak zahirkan kepada kita betapa besarnya pahala menziarahi kerana Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi, Allah Ta'ala minta seorang malaikat tunggu di tepi jalan. Seorang malaikat diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tunggu di tepi jalan dalam keadaan malaikat itu berupa dengan rupa seorang manusia. Berupa dengan rupa seorang manusia. Lalu kata perawi hadis ini, Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan, maka apabila dia telah melalui malaikat tersebut yang berupa dengan rupa seorang manusia, malaikat telah berkata, ke mana kamu ingin pergi? Akhirnya lelaki tadi, dalam dia berjalan nak pergi ke kampung kawan dia, akhirnya dia sampai ke tempat malaikat tunggu dia tadi. Cuma dia tak tahu itu malaikat. Malaikat pula dalam rupa seorang manusia. Lalu malaikat tu tanya kepada dia, nak pergi mana? Ke mana nak pergi? Lelaki itu telah berkata, saya mahu menemui seorang saudara saya yang tinggal di kampung ini. Jadi saya ni nak pergi ziarah sahabat saya, saudara saya yang tinggal di kampung ini. Malaikat telah berkata, adakah kamu menziarahinya disebabkan kamu memiliki satu nikmat yang dia pasti memberikannya kepadamu, yang kamu akan menjaga nikmat tersebut? Kamu ni nak pergi ke sana ni sebab
Nak dapat habuan apa-apa ke? Kod dia nak bagi kamu duit ke? Sebab dia nak buat kenduri ke? Yang kamu pergi atas dasar tujuan-tujuan itu. Yang kamu akan merasai nikmat tersebut. Kamu pergi dengan tujuan-tujuan yang bersifat keduniaan ke? Lelaki tersebut telah berkata, saya tidak menziarahinya kerana itu. Melainkan hanya kerana sesungguhnya saya telah menyayanginya kerana Allah Azza wa Jalla. Maksudnya saya menziarahi lelaki ini bukan atas dasar kerana nak mengharapkan habuan dunia. Saya pergi menziarahinya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat tu telah berkata, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya saya sebenarnya adalah utusan Allah. Maksudnya saya adalah seorang malaikat sebenarnya yang Allah Ta'ala minta saya tunggu kamu. Sebenarnya saya adalah utusan Allah, iaitu seorang malaikat Allah kepadamu. Yang Allah Ta'ala minta supaya saya menunggu kamu untuk menyampaikan kepadamu bahawa sesungguhnya Allah benar-benar telah menyayangimu sebagaimana kamu menyayangi saudaramu kerananya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat tadi bagi tahu saya ni Allah yang perintahkan saya. Saya malaikat sebenarnya. Yang mana saya diperintahkan untuk bagi tahu kepada kamu sebagaimana kamu sayang sahabat kamu tadi, Allah juga sayang kepada kamu. Subhanallah. Dengan sebab kita menziarahi seseorang kerana Allah, kita beroleh cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ziarah bukan susah, senang je. Kan menziarahi seseorang bukan susah, senang. Lepas kita dah boleh ke sana ke sini nanti insya-Allah lepas habis musim Covid ini, kita pergi ziarah keluarga kita, ziarah sahabat kita. Ziarah dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak salah kita ziarah tu sambil-sambil tu orang tu nak jamu kita, nak bagi makan kepada kita, tak ada masalah. Tapi letakkan dalam hati, kenapa nak ziarah mak ayah ni? Kerana nak cari redha Allah. Kenapa nak ziarah sahabat saya ni? Sebab saya nak mendapatkan kasih sayang Allah. Kalau itu cita-cita kita, maka kesan dia kita akan beroleh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah sayang, tandanya Allah tidak akan mengazab orang itu di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma cerita ni memang dahsyatlah tuan-tuan. Bayangkan sampai malaikat terus nak katanya betapa besarnya pahala orang yang datang menziarah ni, dan Allah Ta'ala nak zahirkan kepada kita macam mana pahala orang yang menziarahi seseorang kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita nak menziarahi seseorang ni, dia ada adab dia. Ziarah seseorang itu dalam keadaan tidak menyusahkan orang tersebut. Kadang-kadang orang menziarahi seseorang lama sangat. Kalau balik kampung tak apalah. Memanglah takkan nak balik kejap-kejap lepas tu nak balik. Marah pula mak ayah tu. Dah lah jarang bertemu. Tapi kalau kita ziarah orang yang biasa, kita biasa berjumpa dengan dia, hari tu kita pergi ziarah dia, pergi rumah dia. Nak pergi ziarah. Sepatutnya kita menziarahi dalam keadaan tidak menyusahkan si tuan rumah. Sebab kadang-kadang ada orang, dia menziarahi seseorang dalam keadaan sampai tuan rumah rasa tertekan. Sampai tuan rumah rasa tertekan. Tuan rumah buat ayat macam-macam. Nak minta supaya dia balik. Tak balik-balik. Ziarah dah lewat malam. Katakan. Dah lewat malam. Lepas tu tak reti nak balik. Jadi ini antara perkara yang kadang-kadang menyebabkan orang tak suka orang datang rumah. Jadi sebenarnya bila orang tu nak menziarahi seseorang, dia perlu ziarah dalam semata-mata atas dasar kerana nak menjalinkan hubungan kasih sayang dan silaturahim. Maknanya datang ziarah, borak-borak, apa khabar kamu, sihat, macam mana? 10 minit, saya minta izin dulu lah. Banyak lagi kerja kat rumah tu, nak minta izin dulu. Okey, terima kasih. Lepas tu orang tu pun balik. Senang. Maksudnya tak perlu kita nak menyusah-nyusahkan orang. Kita tak perlu sampai nak menyusahkan orang yang nak diziarahi tersebut. Kalau begitu, kita ziarah lepas-lepas tu tak ada timbul apa masalah. Kerana orang tu tahu dia tidak akan rasa tersusah dengan sebab tetamu datang menziarahi. Itu yang pertama. Maksudnya kita nak ziarah orang, kita kena pastikan jangan menyusahkan tuan rumah. Maksudnya kita kena pilih waktu. Tak sesuai kalau kita ziarah awal pagi. Mungkin dia lepas subuh dia keletihan. Sesuai tengok waktu nak ziarah, waktu eloknya bila.
ziarah tengah-tengah apa malam. Tak boleh. Jadi kita kena cari waktu yang sesuai dengan orang tadi. Yang tidak menyebabkan dia rasa terganggu. Yang kedua, tak boleh lama-lama. Tak boleh kita ziarah lama-lama. Melainkan kalau kita nak balik, tuan rumah kata janganlah balik lagi. Kita bukan selalu jumpa. Itu lain cerita. Maknanya kalau jarang-jarang bertemu tu sejam, okeylah. Sejam kita datang berziarah, okeylah. Tapi kalau sampai 4-5 jam, sampai tuan rumah pun dia tergendala habis segala apa yang nak buat. Ini menyebabkan kadang-kadang orang tak suka orang datang rumah. Betul tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Kedua, orang yang diziarahi, dia tidak perlu rasa susah kalau orang datang rumah dia. Kita kadang-kadang bila orang datang rumah kita, kita mula rasa kelang kabut. Alamak, nak sediakan apa, makanan nak buat apa, nak kena goreng apa. Kita rasa tertekan sebab orang datang rumah. Sebenarnya, dalam kaedah yang diajar dalam Islam, orang datang ziarah, kita hanya menyediakan apa yang ada dalam rumah. Tanpa perlu kita bersusah payah. Memanglah, adab orang yang diziarahi, dia akan menjamu, dia akan memberikan sebarang orang kata makanan kepada orang yang diziarahi. Namun, tidak perlu sampai bersusah-susah. Katakan, kalau jiran, katakan jiran yang datang menyembang. Dia datang menyembang. Jiran serumah tiap-tiap hari jumpa. Mungkin kita tak payah sediakan apa-apa. Sebab jiran tiap-tiap hari jumpa. Sebab uruf kita begitu. Tapi kalau kita nak sediakan juga, kejap-kejap, dia ada buat kuih ni sikit. Ambil, makan sikit. Jadi apa yang ada di rumah je. Kebetulan kalau di rumah kita ada air, sediakan air. Borak-borak kejap. Borak je, tak ada menyambu ni. Tak ada menjamu-jamu, kejap-kejap. Nak pergi ke dapur, nak ambil air. Ambil air sejuk. Apa yang ada. Tidak perlu sampai kita bersusah payah. Dia ada satu kaedah yang saya kali pertamanya dengar daripada Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani. Bila cerita tentang isu ziarah orang ni, bila kata al-jud bil mawjud. Sifat pemurah itu dengan apa yang ada. Al-jud bil mawjud. Sifat pemurah adalah berdasarkan apa yang ada. Maksudnya kita ni, kalau orang datang rumah, jangan sebab kita nak tunjuk yang kita nak naikkan tetamu sampai kita jadi susah. Sampai kita kata, kejap-kejap nak pergi kedai je nak beli bang, tak payah. Apa je dia ada rumah. Kalau dia dah bagi tahu awal, lepas tu kita nak buat special, okeylah, kan? Ini kalau tiba-tiba dia datang, kita pun baru tahu dia datang. Jangan kelang kabut. Apa yang ada dalam rumah je. Kalau kebetulannya ada air kosong je lah. Dan si tetamu pula, jangan dia bersifat kurang asam. Dia kata, air kosong je. Tak perlu dia nak mempertikaikan apa yang disediakan oleh tuan rumah. Apa saja yang disediakan, dia terima. Sebab tujuan ziarah adalah merapatkan silaturahim, bukan untuk tujuan makan. Kalau berasa nak pergi makan, pergi ke kedai makan. Ziarah kedai makan. Tuan kedai pun seronok. Datanglah ziarah tiap hari pun tak apa. Sebab setiap kali ziarah membuahkan rezeki. Membuahkan duit kepada si tuan kedai. Tapi kita pergi ziarah orang bukan tujuan kita nak pergi makan. Maknanya kita pergi ziarah tujuan nak menyambung silaturahim. Tujuannya untuk memekarkan lagi hubungan kasih sayang. Jadi itu tujuannya. Jadinya, kalau apa saja yang tuan rumah sediakan, kita anggap itu sebagai ekstra lah. Sebagai orang kata apa, sebagai lebihan. Sebagai tanda hormat tuan rumah kepada kita. Tapi kalau tuan rumah kebetulannya tak sediakan apa, tak perlu kita cakap, hari ni tak sedia apa-apa pula Tak perlu kita tanya-tanya. Kebetulan mana tahu kalau tuan rumah ketika itu dalam keadaan susah, dia tak sempat nak buat apa, atau dia sebenarnya ketika itu dia sedang tak sihat. Jadi tak perlu kita susah payah. Apa saja yang ada, itu yang kita sediakan. Kalau kebetulan kita ada buat kuih tinggal sikit, adalah kita buat kuih sikit, kuih karipap, tinggal 3 biji. 3 biji lah kita sediakan. Tak perlu kita nak kelang kabut. Tunggu kejap nak goreng-goreng, tak payah. Tapi kalau tuan rumah sendiri seronok, itu lain cerita. Tuan rumah sendiri kata, adalah mihun tu, tapi tak goreng ni. Tunggu jap. Borak ni seronok. Okay? Kalau sambil borak kita makan. Tuan rumah sendiri nak meraihkan. Okey, silakan, tak ada masalah. Tapi jangan maknanya sampai tuan rumah jadi susah hati. Alamak, nak kena buat ni. Tak perlu. Apa saja ada. Kaedahnya apa? Al-judu bil mawjud. Sifat pemurah adalah berdasarkan apa yang ada. Kali pertama saya dengar kalimah ini, Al-jud bil mawjud ni daripada guru saya, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani. Lalu akhirnya saya cuba cari kalimah ni asalnya daripada siapa. Sebab banyak orang Mesir sebut. Orang Mesir Al-jud bil mawjud. Al-jud bil mawjud. Jadi bila saya cuba cari, rupa-rupanya dia adalah merupakan kalam seorang wali Allah besar di Mesir. Iaitu Zunnun Al-Misri.
seorang wali Allah terkenal di Mesir yang bernama Zunnun Al-Misri. Cuma kalam wali Allah yang bernama Zunnun Al-Misri ini, dia agak panjang sikit. Dia punya ayat macam mana tau? Ayat ni berbunyi, Al-judu bil mawjudi ghayatul jud. Wal bukhlu bil mawjud su'u dhannin bil ma'bud. Kalau siapa nak salin, elok juga, cantik ayat dia. Al-judu bil mawjudi ghayatul judi. Al-judu bil mawjudi ghayatul judi. Apa maksud dia? Maksud dia, al-judu bil mawjud, kita bersifat pemurah dengan apa yang ada. Ghayatul jud, itu adalah setinggi-tinggi sikap pemurah. Apa ada dalam rumah, kita bagi. Tak perlu susah payah. Itu menunjukkan tuan rumah tadi seorang yang sangat pemurah. Bukan maksud dia orang yang sangat pemurah ni kalau dia menjamu tetamunya dengan makanan-makanan yang indah dan sedap. Bukan itu. Sebaliknya, sikap yang menunjukkan tuan rumah tadi seorang yang pemurah, menghormati tetamu, dia menyediakan apa yang ada dalam rumah dia, tanpa perlu dia susah payah. Al-judu bil mawjud ghayatul jud. Wal bukhlu bil mawjud su'u dhannin bil ma'bud. Satu lagi tambahan daripada kalam Zunnun Al-Misri, kata beliau, wal bukhlu bil mawjud, bersikap bakhil dengan apa yang ada. Dalam rumah ada macam-macam. Dia kebetulan pagi tadi dengan goreng mi-nya, dengan ayam gorengnya, dengan ada kari pap. Tiba-tiba datang orang datang rumah, dia sediakan air kosong je. Sedangkan makanan punyalah banyak kat dapur. Tak nak dia bagi. Walau sikit. Padahal benda dah ada. Lainlah kalau memang untuk orang, untuk memang dia masak tu cukup-cukup, tu lain cerita lah. Ini memang berlebih. Tiba-tiba takut nak keluarkan apa yang dalam rumah dia. Wal bukhlu bil mawjud, kata Zunnun Al-Misri, bersikap bakhil dengan apa yang ada, itu adalah su'u dhannin bil ma'bud. Itu adalah tanda betapa orang tadi bersangka buruk kepada Tuhan yang disembah. Betapa tuan rumah tadi sangka buruk kepada Tuhan yang disembah. Maknanya seakan-akan kalau saya keluarkan apa yang ada di dapur, habislah saya, tak ada makanan lah saya, habislah rezeki saya. Maknanya sangka buruk kepada Allah. Seakan-akan Allah tak bagi dah dia rezeki lepas tu. Seakan-akan Tuhan tak bagi rezeki, dah hilang dah rezeki dia. Tidak. Kita tak boleh sangka begitu. Allah adalah Ar-Razzaq, Tuhan yang maha memberikan rezeki. Benda kebetulan dah ada. Kenapa kita tak nak berkongsi dengan orang lain? Dah orang datang rumah kita dan itu pula mudah bagi kita. Maka apa yang ada kita bagi, itu tanda kita betul-betul seorang yang seorang yang bersifat sangat pemurah. Kemudian dalam masa yang sama, tidak perlu untuk kita rasa takut makanan kita akan habis dengan sebab datangnya tetamu. Tetamu datang bawa barakah. Tetamu datang menyebabkan datangnya hubungan silaturahim. Maka bila kita datang ziarah orang, kita pertamanya orang yang datang ziarah tu jangan menyusahkan tuan rumah. Datang ziarah kejap-kejap. Zur ghibban tazdad hubban. Pepatah Arab kata apa? Zur ghibban. Ziarahilah tak selalu. Jangan tiap-tiap hari ziarah. Tekan orang tu. Datang lagi. Jangan tiap-tiap hari. Sekali-sekala. Zur ghibban tazdad hubban. Ziarahlah sekali-sekala. Bila waktu-waktu yang sesuai. Bukan tiap-tiap kali. Bukan setengah jam pergi datang ziarah. Tazdad hubban. Akan bertambahlah kasih sayang kamu semua. Dalam masa yang sama, tuan rumah jangan rasa takut dengan makanan yang ada di rumahnya. Nanti jadi susah hati, nanti tetamu kata apa. Tak. Jangan fikir begitu. Apa yang ada kita berikan. Dan jangan takut. Jangan kedekut. Sebab kita punya Tuhan yang sangat memberikan rezeki kepada kita semua. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi yang saya ingin kongsikan iaitu adab menziarahi orang sakit. Adab ziarah orang sakit juga termasuk menziarahi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang masyarakat kita bila ziarah orang sakit lebih keadaannya lebih meletihkan daripada tuan rumah. Tuan rumah dia sihat. Tapi kalau ziarah orang sakit, tak perlulah kita harapkan ada balasan. Dalam masa yang sama, ziarah orang sakit ni jangan lama-lama.
Kita ziarah orang sakit sebab nak bagi sokongan kepada dia. Nak kata dia tidak keseorangan. Kita nak menunjukkan dia itu bersama. Dia ada kawan-kawan dia. Tapi jangan ziarah lama-lama. Ziarah sampai dia jadi susah. Kadang-kadang tuan-tuan kita pergi ziarah orang sakit, pergi tanya. Macam mana boleh jadi ni? Macam mana boleh sakit ni? Soalannya itu. Sedangkan orang sebelum ni datang tanya soalan yang sama sampai dia jadi letih. Tak perlu tanya dia macam mana boleh jadi begini. Nak tanya pada keluarga dia. Tanya pada ahli keluarga dia macam mana boleh jadi. Tapi kepada dia tu sendiri, kita bagi kata semangat. Kita kata insyaAllah, ni Allah Ta'ala uji ni sebab Allah nak naikkan darjat. Ni semua dosa tu hampun belaka. InsyaAllah, cepat sihat insyaAllah. Jangan susah hati. Kita borak lebih kurang 5 minit, 10 minit. Saya minta izin dulu. Sebab orang sakit, dia perlukan masa untuk berehat. Tapi dalam masa yang sama, dia juga perlukan sokongan daripada orang ramai. Tapi kalau berborak dengan dia sampai dia nak berehat pun tak boleh. Dahlah dia sakit. Tambah lagi dengan letih layan kita. Makin sakit dia. Sebab tu saya perasan kadang kalau ziarah orang sakit ni, nak pula kalau kawan-kawan kita sendiri yang sakit, kita punya menyembang dengan dia tu punya lama sampai dia letih kadang-kadang. Jadi tak boleh begitu. Kerana kita kena meraihkan adab seorang yang sedang dalam kesakitan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu lagi perkara yang saya ingin kongsikan, iaitu saya juga nyatakan di Musad 148, iaitu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Musad 148 itu, guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi ketika menceritakan tentang menziarahi seseorang ini, kata beliau, dalam kita ziarah seseorang itu, dalam usaha kita nak ziarah orang kerana Allah, ada satu bentuk ziarah dia akan jadi betul-betul kerana Allah, iaitu menziarahi orang yang sudah meninggal dunia. Maksud dia apa? Menziarahi kubur, menziarahi pusara. Sama ada yang kita ziarahi itu ahli keluarga kita, atau para alim ulama, orang-orang soleh, kubur wali-wali Allah. Kita pergi ziarah itu, sebenarnya itu termasuk dalam menziarahi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kalau kita ziarah orang yang masih hidup, ziarah juga. Tapi kadang-kadang ada juga terselit dalam hati kita tu ada perasaan habuan dunia. Walaupun kita cuba niat kerana Allah, akan terselit juga Allah sedikit. Contoh, dia ni memang suka masak. Kalau pergi ziarah rumah dia, mesti dia kata, jangan balik dulu, nanti dulu. Dia akan masak. Isteri dia masak sedap. Mesti dia akan jamu. Lalu kita akan ada juga benda yang kita nak. Ada juga benda yang kita inginkan daripada ziarah tersebut. Walaupun tidak menjadi masalah. Tetapi mesti akan terselit juga dalam hati kita perasaan nakkan sesuatu. Namun kalau kita menziarahi orang yang sudah meninggal dunia, kita pergi kubur dia, kita niat ziarah kubur dia, agak-agak kita nak apa? Kita nak dijamu kita nak supaya kita dapat makan sedap-sedap? Tak ada. Kita hanya ziarah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar dia adalah saudara sesama Muslim. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, agama kita adalah agama yang persaudaraan ini bukan semata-mata semasa hidup, sehingga sampai mati pun kita masih bersaudara. Orang yang sudah meninggal dunia, jasadnya sudah meninggal dunia, tetapi rohnya tidak meninggal dunia. Dia masih ada. Dia masih melihat kita. Jadi apabila kita menziarahi dia, bertambah kasih sayang di antara seseorang dengan seseorang. Dan si mati itu, kalau dia orang soleh, insya-Allah dia akan doakan kita secara rohnya. Roh dia akan mendoakan kita. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menerima roh orang-orang soleh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan hari ini berlaku sedikit masa tadi terlewat sikit dan saya tidak mahu memanjangkan, manakala mungkin tuan-tuan selama ni ada program-programnya. Jadi untuk setakat ni saya akan baca sampai hadis ini saja. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk pada hadis yang ke-38. Ingatkan hari ini akan dapat khatam. Tapi saya takut saya ambil masa tuan-tuan. Sebab mungkin tuan-tuan ada hal. Tiba-tiba hari ini kita mula lewat. Dalam masa yang sama tuan-tuan punya agenda tersendiri. Takut mengambil masa tuan-tuan. Saya mohon kemaafan. Kita berhenti setakat ini dahulu. Tapi dalam hadis 37 ni kita dapat lihat bahawa menziarahi kerana Allah adalah merupakan satu tuntutan syarak. Satu tuntutan. Jadi kita menziarahi dengan niat kerana Allah, hasil dia Allah akan cinta kepada orang tersebut. Lalu orang yang dicintai Allah tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih.
Ustaz, adakah ziarah menziarahi ketika hari raya itu termasuk dalam hadis ke-37 ini? Semestinya menziarahi pada hari raya dituntut oleh syarak. Menziarahi pada hari raya dituntut oleh syarak kerana menziarahi pada hari-hari biasa juga dituntut, apatah lagi pada hari-hari seperti itu. Hari kebesaran untuk kita saling ziarah, menziarahi. Dia termasuk kepada umum hadis 37 yang meminta kita supaya saling ziarah, menziarahi. Semoga diberkati Allah, semoga dimudahkan urusan dan jangan lupa untuk kita menjadikan peluang berada di bulan Ramadan ni isi betul-betul dengan ibadah. Sudah berlalu berapa hari dah? 11 hari dah berlalu. Agak-agak macam mana Ramadan kita? Berkualiti atau belum? Kalau rasa macam biasa-biasa je, macam tak ada beza pun dengan bulan-bulan lain, kita masih ada baki-baki waktu ini untuk kita isi supaya kita tidak sedih meninggalkan bulan Ramadan akan datang. Okay, sekadar itu daripada saya, semoga diberkati Allah. Kita tangguhkan dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.